Berhubung dengan ini satu benda yang tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena tanya balik. Khabar ahad. Khabar ahad ni, ini panjanglah, yang dengar ni mungkin yang sebab. Khabar ni dua-dua, satu yang mutawatir, satu ahad. Kenapa dia kata khabar ahad ni dalam sebahagian aliran akidah tak boleh jadi hujah? Mereka ada alasan. Khabar ahad ni masuk tak sampai kepada maqam mutawatir. Mutawatir ni no doubt, tak ada shock, memang seperti itu, sebagaimana ia daripada Nabi, demikian sampai kepada kita. Ahad ni rawi yang tak sampai, macam hadis kita baca ni semua ahad lah, status dia ahad. Sebab apa? Pasal apa kita tak percaya sahabat? Kerana bukan tak percaya kat sahabat, kerana ada kemungkinan, walaupun tak, kemungkinan ada untuk sahabat walaupun tengok Nabi buat, tetapi terlupa ataupun tersalah sangka. Ada kemungkinan. Sebab tu hadis bila kita baca, walaupun nampak macam tu, kita kena tengok apakah perbahasan dia. Kerana orang yang bahas tu dia buat semakan terhadap berbagai-bagai. Contoh di dalam Bukhari dan Muslim ada hadis Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ni dia dengar daripada Usamah bin Zaid. Nabi SAW dia masuk ke Kaabah, dalam Kaabah. Berapa orang masuk? Nabi, Usamah, Bilal dan Uthman bin Talhah, hak pegang kunci. Bila Nabi SAW masuk, Ibnu Abbas tanya, Usamah masuk. Dia tanya, Nabi ni semayang masuk dalam Kaabah. Kata Usamah masuk. Dia kata, Inna Nabiya SAW dakhala al-bait wa da'a fi kulli nawahihi kulliha wa lam yusalli. Thumma kharaj raka'a fi qubul bait raka'atain. Nabi ni masuk dalam Kaabah, kata dia. Nabi doa setiap penjuru kat dalam Kaabah, tapi Nabi tak solat. Masa Nabi keluar, Nabi SAW keluar, walam yusalli hatta kharaj, Nabi tak semayang sehingga keluar. Falamma kharaj raka'a qublul bait raka'atain. Apabila Nabi keluar, Nabi semayang 2 rakaat di luar. Ibnu Umar dia riwayat, hadis Ibnu Abbas dia riwayat, dia kata Nabi, dia tengok Nabi, Usamah, Bilal, Uthman bin Talhah masuk, kemudian tutup pintu, aghlaqu alaihim, tutup pintu, depa tutup pintu, Nabi duduk dalam. Masa keluar, kata Ibnu Umar, aku terus pergi tanya Bilal, Nabi solat lah? Dia kata Nabi solat, cuma aku tak dan tanya berapa rakaat. Dia kata Nabi solat, menghadap antara 2 rukun yang ni. Dia kata Nabi solat. 3 orang dalam tu report tu, mungkin Usamah masuk, dia duk tengok benda lain, mungkin dia Nabi solat, mungkin dia tak pasal Nabi solat, mungkin dia pun duk doa kot, tapi tentulah dia tak solat. Para ulama secara majoritinya bersetuju dengan Bilal, iaitu bersetuju dengan riwayat Abdullah bin Umar, kata Nabi solat. Lalu mereka kata boleh solat dalam Kaabah. Kemudian mereka khilaf, sebahagian kata solat fardu tak boleh pasal tak menghadap Kaabah, solat sunat lah dalam Kaabah. Khilaf pula tu, sebahagian kata boleh tak boleh, khilaf. Tapi tak apa, moralnya apa? Moralnya para ulama hadis dengan itu, para ulama usul dengan itu menyatakan hadis-hadis ni walaupun sahabat dengar, tapi untuk dia tersilap, bukan dia bohong, dia tersilap dalam report ada. Oleh kerana itu ada dalam mazhab Asy'ariyah khususnya, tak kira orang kata marahlah geng-geng ni, tapi yang ni saya bagi markah kat Asy'ariyah. Dalam Asy'ariyah sebahagian ulama mereka menyatakan, memang saya pun agak bersetuju dengan secara dasarnya, saya umumnya, hadis ni kalau tak sampai mutawatir, tak bolehlah jadi hujah dalam, tak bolehlah jadi penentu akidah.
untuk dikafirkan seseorang kerana satu riwayat tu. Tak boleh ya. Kerana riwayat tu ada kemungkinan untuk bukan semua saja, ada kemungkinan. Tapi secara umum dalam amalan tak apa. Amalan ni kerana kita beramal apa yang kita sangka Nabi buat. Tapi akidah, soal mengkafirkan orang, menentukan kufur dan tak kufur, tak boleh, melainkan mesti dengan dalil yang pasti kepada makam yang qat'i. Ini panjang bahasanya.